Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa kalian semua menyelami mauduk syarahan saya yang berbunyi, Islam itu rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Sekalung kasih saya hulurkan kepada perajuk acara yang dihormati Barisan Panel Hakim yang arif, berpaksikan kebenaran, penjaga masa yang setia dengan randiknya, dan para hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan, apakah yang dimaksudkan dengan Islam rahmatan lil alamin? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Islam bermaksud agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Manakala rahmatan merupakan rahmat seperti mana yang dibincangkan oleh para ulama, iaitu kasih sayang. Sifat kasih sayang yang ada pada diri seseorang akan menghindarkannya daripada menzalimi orang lain. Seterusnya, lil alamin pula bermaksud meliputi seluruh alam. Hadirin hadirat yang dihormati, konsep rahmatan lil alamin ini ternyatakan dengan jelas dalam Al-Quran melalui ayat 107 surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, tidaklah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Ayat ini memberi gambaran yang sangat jelas bahawa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa mesin rahmat meliputi semua makhluk, manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Dalam gelanggang syariat ini, izinkan saya mengupas bagaimana Islam dan sunnah Rasulullah dapat membawa rahmatan lil alamin kepada sekalian alam. Hadirin yang dimuliakan, indikator pertama yang akan saya bawakan adalah rahmat terhadap orang tua. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat seorang wanita tua sedang memikul kayu-kayu api di tengah-tengah cuaca panas. Wanita tua itu tampak kepayahan, namun ia tetap berusaha mengangkat barang bawaannya dengan sepenuh tenaga. Setelah keletihan, wanita tua itu berhenti sejenak. Tidak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW datang lalu menghampirinya dan menawarkan diri untuk mengangkat barang bawaannya. Baginda memikul kayu-kayu api itu sehingga ke rumahnya. Wanita tua itu gembira dengan sifat rahmah yang dipamerkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allah memuji baginda seperti yang termaktub dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sidang hadirin yang dimuliakan, indikator kedua yang akan saya bawakan sudah terang lagi bersuluh, rahmat terhadap musuh. Suatu ketika, seorang sahabat mencadangkan Nabi agar mendoakan kemusnahan kepada kaum musyrikin banyak mengganggu dakwah baginda. Lantas baginda menjawab, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pembawa laknat terhadap orang lain, tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat. Hadis sahih riwayat Muslim. Sidang hadirin yang saya muliakan, indikator saya yang ketiga ialah rahmat terhadap kanak-kanak dan ahli keluarganya. Telah menjadi kelaziman Nabi Muhammad SAW mengusap dan mengucup dahi kanak-kanak yang ditemuinya. Suatu ketika, baginda ditegur oleh seorang Arab Badawi mengenai perbuatan itu. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium dahi mereka. Lantas baginda menjawab, sesiapa yang tidak mengasihi, nescaya tidak akan dikasihi. Sidang hadirin yang dimuliakan, indikator keempat yang akan saya bawakan ialah rahmat terhadap haiwan. Saya bawakan satu kisah dari Abdullah bin Ja'far. Beliau berkata, ketika Nabi Muhammad berentasi satu kawasan, baginda bertemu dengan seekor unta. Ketika baginda melihat unta tersebut, maka kelihatan unta itu dalam keadaan sayu dan mengalir air mata dari kedua-dua matanya. Maka Rasulullah menghampiri unta itu lalu mengusap-usap di belakang telinga unta. Lantas unta itu berhenti mengalirkan air mata. Rasulullah menyiasat, siapakah pemilik unta itu? Seorang pemuda dari kaum Ansar menjawab, unta itu miliknya. Rasulullah bersabda, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah terhadap haiwan ini? Allah telah memberi milik kepada kamu dan ia telah mengadu kepadaku yang kamu membiarkannya dalam keadaan kelaparan sedangkan kamu membebankannya dengan pekerjaan. Akhirnya lelaki itu insaf. Benar apa yang baginda sabdakan, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Sidang hadirin yang saya hormati, sebelum kaki melangkah pergi, sebelum kata penutup bicara, sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa
Untuk membina sebuah negara rahmah, kita perlu bermula dengan membina peribadi yang cemerlang mengikut acuan sunnah. Setiap individu Muslim haruslah menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan tanpa mengira apa bentuk kecenderungan kewibawaan setiap insan. Sekiranya kita menjadikan baginda SAW sebagai kudu hasanah, maka kita tidak akan gagal menjadi seorang istimewa di mata Allah. Lakukanlah setiap perbuatan dengan hanya untuk cari redha Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.